lurus. Tingkatan 3. Ya, topik akhir ya. Alright, so kita ada dua garis lurus ya. Garis lurus yang berwarna hijau dan garis lurus berwarna biru. Okay, dua garis ni. So maksudnya bila ada dua garis bersilang macam ni dan kita ada titik persilangan. Ni kita panggil titik persilangan. Ya, ini kita panggil sebagai titik persilangan. Ya. Dan bila kita sebut pasal titik, ya, persilangan. Dan bila kita sebut pasal titik, of course dalam bentuk koordinat, iaitu koordinat X dan Y. X dan Y tu of course lah dia ada nombor ya. Yang sebelah kiri tu adalah X dan sebelah kanan tu adalah Y. Contoh koordinat, contoh koordinat 27. Maksudnya nilai X 2 dan nilai Y 7. So ini adalah gambaran untuk pembelajaran kita pada hari ini. Ya, kita nak cari titik persilangan. Dan seterusnya, bila kita cari titik persilangan, sebenarnya kita ada dua kaedah untuk peringkat PT3. Ya, ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, kita tengok ni, kita melukis kedua-dua graf garis lurus pada sata kartes yang sama dan tentukan titik persilangan daripada graf. So maksudnya kita boleh lukiskan graf garis lurus kedua-dua garis lurus itu, ya. Tapi pastikan kita ada sata kartes ataupun kita ada kertas graf. Alright, yang kedua kita selesaikan persamaan serentak. Kita selesaikan persamaan serentak, ya. Kita akan tengok kedua-dua ni, kaedah ni. And then bila kita menggunakan persamaan serentak, kita ada dua kaedah pula, iaitu kaedah A, kita gunakan kaedah penggantian, dan kaedah B, kita gunakan kaedah penghapusan. Ada dua pula ya. So please take note kat sana kaedah penyelesaian persamaan serentak. So cikgu terangkan dulu, kita melukis kedua-dua graf ya. Kita nak lukis dulu graf ini, cikgu nak terangkan dulu. Jom kita mula. Alright. So, ini soalan dia. Tentukan titik persilangan bagi garis lurus 2x tambah y sama dengan 5. Yang satu lagi, x tambah 2y sama dengan 1. Alright. Cara dia untuk mencari dia punya untuk melukis ya, bukan mencari, untuk melukis kita perlukan jadual ya. Yang mana jadual ni awak bentukkan sendiri. Ya, jadual ni awak bentukkan sendiri. Kita buat dulu jadual untuk garis lurus 2x tambah y, 2x tambah y sama dengan 5. Okey, kita buat ini jadual ni dulu. So ingat ya, bila kita buat jadual macam tu, dan bila kita buat jadual ni pastikan ada dua bahagian tu untuk x, nilai x dan nilai y. Untuk nilai x dan nilai y. Sekejap. Okey. So ini nilai x. Ini nilai y. 6 ya, 6 kotak. 6 kotak yang ini. 3, 4, 5 dan 6. Okey, cikgu mula untuk nilai x negatif 1, 0, 1, 2, 3 dan 4. Alright, so kita carilah apakah nilai bila x sama dengan 1. Maksudnya kita gantikan nilai ni di dalam persamaan kita. Kita gantikan. Ya, dan kita kiralah. So maksudnya 2 darab x itu nilainya negatif 1 tambah y sama dengan 5. Kalau nak cepat, kita hanya perlu gunakan kalkulator je. Sekejap cikgu nak ambil kalkulator.
Kalkulator, okey. Kalkulator dah muncul. Kita guna alpha tu Kalau nak kira cepat, guna alpha. Okey, ni kalkulator kita. Alright. So, tadi nilai dia ni kita nak buat yang ni 2 tekan 2 tekan kurungan tekan negatif 1 tekan tutup kurungan tekan tambah. Untuk menekan Y, awak tekan alpha and then cari Y yang warna pink. Ni Y warna pink and then sama dengan tekan alpha sama dengan warna pink, bukan sama dengan yang ni sama dengan warna pink yang ini, dan tekan 5 shift calculate. Nampak tak? Y sama dengan 7 So pastikan ini awak kira sendiri Ini semua kita kena kira sendiri. Alright, 7. And then apabila X sama dengan sifar, kita dapat 5. Kirakan. Bila 1, kita dapat 3. Bila 2, kita dapat 1. Bila 3, kita dapat negatif 1. Dan bila 4, kita dapat negatif 3. Okey, double check yang lain pastikan dapat nilai-nilai yang sama. Okey, selesai dengan jadual. Betul Okey, selesai dengan jadual dengan persamaan 2x tambah 5. Kita sambung pula dengan persamaan x tambah 2y. X tambah 2y sama dengan 1. Sama juga kita buat table. Kita buat jadual Okey. XY sama juga. Ini kita buat 7 lah 3, 4, 5, 6, 7. Nilai X dia mula dengan negatif 1, sifar, 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni pun sama juga, kita kira dengan menggantikan nilai X. Gantikan dalam ni. Bila kita gantikan, kita kira negatif 1, kita dapat 1. Untuk sifar, kita dapat 1/2 ataupun 0.5 Bila 1, kita dapat sifar. Okey, bila 2, kita dapat negatif 1/2. Bila 3, kita dapat negatif 1. Bila 4, kita dapat negatif 3/2. Dan bila 5, kita dapat negatif 2. Okey. Tapi kalau cikgu ni bila melukiskan garis lurus, tak perlu nak lukiskan semua koordinat. Cukup kita pilih 2 je. Okey, sekejap lagi cikgu terangkan. Alright, so setelah selesai kita punya jadual tadi, barulah kita lukiskan paksi X dulu. Kita lukiskan paksi X. Kita agak-agak pastikan semua kita dapat sana. Okey. Alright, ini paksi X, ini paksi X, paksi Y menegak, sorry. Okay, paksi Y, tandakan Y. And then kita lukiskan pula paksi X. Paksi X kat sini. Cuba kat sini. Okay, paksi X. Okay, ini paksi X. Alright, inilah maksud cikgu tadi. Kita hanya perlukan 2 titik sahaja. Katakan cikgu nak lukiskan ini, cikgu gunakan warna merah Warna merah. Cikgu gunakan warna merah, garis warna merah. Yang ni kita label lah Sepatutnya ni kita label. Ini 1, 2, ini sifar kat sini. 3, kita punya skala tu kita punya skala 4 dan 5. Ini negatif 1, negatif 2, ini negatif 1, negatif 2, negatif 3. Okey. Ini pula 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kalau buku matematik kita boleh gunakan lah sebab dia dalam bentuk grid kan. Boleh guna. Alright, so
Untuk garis yang ini, cikgu gunakan garis berwarna merah. So, cara dia hanya perlukan 2 titik sahaja. Iaitu cikgu gunakan titik yang ini, yang pertama yang mula sekali dengan titik yang hujung. Alright, jom kita start. X dia negatif 1, Y dia adalah 7. Nampak tak? Tak nampak, tak dapat kan? So, cikgu gunakan titik yang ni. Sebab dia 7. Y kita sampai 6 sahaja. Nampak? So, cikgu gunakan yang ni lah ya. Ni. Sifar dan 5. X sifar, Y 5. So, titik dia yang ini. Ni titik ni adalah sifar dan 5. Okey, titik yang seterusnya pula 4 negatif 3. 4 negatif 3 terletak di sini. X 4, Y 3. 4 negatif 3. So, ambil pembaris. Ambil pembaris, hanya gariskan sahaja dari hujung ke hujung. Faham tak? Ada soalan tanya kita gariskan. Dapat dah kita punya persamaan. Yang ini persamaan dia adalah 2x tambah y sama dengan 5. Okey, untuk garis yang ini pula cikgu gunakan garis berwarna biru. Okey, garis berwarna biru. Sama juga kita ambil ini sebagai titik yang pertama dan ini sebagai titik yang kedua. So, x negatif 1, y 1. Okey, di sini. Ni Ini koordinat dia adalah negatif 1 dan 1. Titik yang ini pula, titik yang ini 5x dia 5, y dia negatif 2. So kat sini pastikan plotting, memplot titik pun adalah satu kemahiran matematik. Pastikan awak boleh buat 5 negatif 2. So ambil pembaris, kita gariskan, pastikan dia lurus menyentuh titik-titik warna biru itu. Okey, sambungkan. Nampak tak? So mana nampak titik persilangan dia? Mana titik persilangan dia? 3, 1. 3 negatif 1. Yes. Ini titik persilangan dia. So titik persilangan dia adalah 3, 1. 3 negatif 1. Dah. Janganlah marah dah. Tak marah lagi. 3 negatif 1. So ini menggunakan kaedah melukis graf. Melukis graf. Tetapi selalunya bila melukis graf ni nanti dia ada keluar di bahagian B atau C lah. Tapi rasanya macam C je melukis graf ni. So pastikan kita boleh melukis melukis graf. So ini cara yang pertama, kita gunakan jadual tadi kita gunakan melukis kedua-dua graf. Kaedah yang pertama settle. Setakat ni ada soalan? Tak ada, cikgu dah faham. Faham Alright, so kita mula sambung pula dengan kaedah yang kedua, iaitu kita selesaikan persamaan serentak dengan menggunakan kaedah penggantian dan juga kaedah penghapusan. So jom kita mula dengan kaedah penggantian dulu. Kaedah penggantian. Ini yang kedua tadi, 2A, kaedah penggantian. Okey, kita guna kaedah penggantian. So, persamaan kita tadi ada 2 iaitu 2x tambah y sama dengan 5. Ini persamaan yang pertama. Macam ada yang masuk sekejap. Cikgu kena approve diorang masuk bila masuk dalam ni. Kan? Nanti beritahu lagi siapa-siapa yang dah masuk tu beritahu Sebab kadang-kadang cikgu tak perasan. Okey, ini kaedah penggantian persamaan yang pertama kita dan persamaan yang kedua kita adalah x tambah 2y sama dengan 1. Ini persamaan yang kedua. Yang baru masuk tu mungkin agak blur sikit. Ni datang dari mana? Datang dari soalan ini. Tentukan titik persilangan, ini soalan dia. Tentukan titik persilangan bagi garis lurus 2x tambah y sama dengan 5 dan garis lurus x tambah 2y sama dengan 1. Ada lagi yang masuk rasanya? Alright. Welcome to the club. Mantap.
Okey, so kita gunakan kaedah penggantian. Kaedah yang pertama tadi kita melukiskan kedua-dua garis lurus. Yang ini kaedah yang kedua tetapi kaedah penggantian. Alright, dengar baik-baik kaedah ini. Bila kita gunakan kaedah penggantian, ya, langkah yang pertama awak kena buat catatan ya. Langkah yang pertama awak pilih salah satu persamaan, sama ada persamaan 2 1 atau persamaan 2 yang nak dijadikan perkara rumus. Ingat lagi perkara rumus apa? Perkara rumus adalah dia hanya satu huruf di sebelah kiri, yang lain pindah di sebelah kanan. Ya. So contoh dia, cikgu nak jadikan persamaan 1 yang mana Y menjadi perkara rumus. Ya. So ini kita pindahkan ke sebelah kanan. So bila pindah ke sebelah kanan, ingat perubahan tanda. Kalau negatif jadi positif, kalau positif jadi negatif. Maka Y sama dengan 5 tolak 2X. Inilah kita panggil perkara rumus dengan menyatakan Y dalam sebutan X. Perkara rumus ya. Dan boleh juga kita buat X dalam sebutan Y. Tapi bila kita tukarkan dalam bentuk X dalam sebutan Y, dia agak rumit ya di situ. Dia akan melibatkan pecahan. Tengok bila kita pindahkan Y ke sebelah kiri, so 2X tambah Y sama dengan 5. Bila kita pindahkan ini ke sebelah kiri, so kita akan dapat 2X sama dengan 5 tolak Y, pindahkan 2, so kita dapat X 5 tolak Y per 2. Ni pun boleh tetapi rumit, menyusahkan awak nanti sebab ada melibatkan pecahan. Kita tak, kalau boleh elakkan seperti ini. Ya, elakkan perkara rumus menjadi macam ni, ya. Kita kalau nak dia biar sebaris je macam ni. Alright. So, bila dah dapat tadi perkara rumus yang pertama, langkah yang kedua, buat catatan ya, masukkan perkara rumus tadi, nilai yang awak jadikan perkara rumus tadi ke dalam persamaan yang satu lagi. Maksudnya cikgu dah gunakan yang satu. So perkara rumus yang cikgu dapat tadi kita masukkan dalam persamaan yang kedua. Apa yang kita masukkan? Kita gantikan Y kat sini. Ni Y. Y itu apa? Y adalah 5 tolak 2X. So kita gantikan, kita akan dapat X tambah 2 darab Y. Y itu adalah 5 tolak 2X sama dengan 1. And then kita selesaikan, darab masuk, ya, kembangkan, expand 2 darab 5 and then 2 darab negatif 2. Okey, kita teruskan, kita dapat X kat sini sama saja, tambah 10 tolak 4X sama dengan 1. Okey, ini sebutan yang sama. Kita boleh selesaikan sebutan yang sama. X tolak 4. X tolak 4. 1 tolak 4, kita dapat negatif 3X. Negatif 3X tambah 10 sama dengan 1. Yang ini sama sahaja, tak ada perubahan ya. Tak ada perubahan sebab kita tak ganggu dia. And then seterusnya kita pindahkan nombor ke sebelah kanan. Pindahkan 10 ke sebelah kanan. So kita akan dapat negatif 3 sama dengan 1 tolak 10. Nampak tak dia berubah tanda? Pastikan ingat benda tu berubah tanda. So kita dapat sini ada X tertinggal pula X kat sini. X. And then negatif 3X kita dapat negatif 9. Kalau cikgu terus hapuskan negatif. Ya, sebab kiri ada negatif, kanan pun ada negatif, hapuskan sahaja menjadi positif. Nampak tak? Hapuskan sahaja menjadi positif. So maksudnya kita dapat 3X sama dengan 9. Ya, so 9. Negatif tak apa juga. Okey, nanti cikgu terangkan Kita hapuskan dulu, kita dapat 9 per 3. So X kita dapat 3. Ataupun yang tadi, kalau tak nak hapus pun sama je. Ya, tengok negatif 3X sama dengan negatif 9. So X sama dengan negatif 9 bahagi negatif 3. So X sama dengan 3. Sama je. Ya.
Boleh? Boleh. Dia Boleh, cuma nak boleh. memudahkan saja. Memudahkan saja. Tapi kalau tak nak boleh, apa pun tak boleh. jadi masalah Okey. So, Okey, cikgu. Okey. nilai X kita dah dapat 3. Setakat ni ada soalan? Tak ada, cikgu. Jadi. Tak ada. Tak Izinkan. ada. Okey, dah dapat nilai X. Sama tak nilai X kita dapat tadi? X kita sama Sama, dengan 3. Sama tak dengan jadual tadi kita, graf tadi kita buat? Sama kan? Dia? Ni titik dia. X dia 3 X dia adalah Sama. X dia adalah 3. Y dia negatif 1. Sama. Okey, nilai X dah dapat tadi. Seterusnya kita perlu cari apakah nilai Y. Bila kita nak cari nilai Y, kita gantikan balik kepada persamaan yang ini. Persamaan perkara rumus tadi yang kita buat tadi. So kita gantikan, maka Y sama dengan 5 tolak 2X. X nilai dia adalah 3. So kita selesaikan Y sama dengan 5 tolak 6. Y sama dengan negatif 1. Maka titik persilangan dia adalah 3 negatif 1. Okey? Sama kan dengan graf tadi? Sama, cikgu. Sama-sama cikgu. Sama. Okey. So maksudnya nanti bila dalam exam awak dapat soalan macam ni, terpulang awak nak guna kaedah graf ke atau guna kaedah penyelesaian persamaan serentak. Okey, ini kaedah penggantian. Ada soalan setakat ni? Tak ada. Agak Tak ada. panjang sikit kaedah penggantian. Alright, so kita tengok pula kaedah penghapusan. Kaedah yang kedua, kaedah penghapusan. 2B tadi, kaedah penghapusan. Okey, persamaan kita tadi, cikgu nak tulis dulu persamaan kita tadi apa tadi? 2x tambah 5. 2x tambah 5y sama dengan tambah y, tambah y tambah y sama dengan 5. Okey, persamaan yang satu lagi adalah x tambah 2y sama dengan 1. Alright, untuk pengetahuan, kaedah penghapusan ni cikgu cukup suka. Sebabnya kenapa? Dia ringkas. Dia ringkas sahaja. Dia ringkas. Tapi kita kena fahamlah dulu. Alright, so bila kita gunakan kaedah penghapusan, kalau penggantian kita kena cari perkara rumus kan? Okey, kalau kaedah penghapusan pula, kita kena samakan perkali dia. Konsep kaedah penghapusan ni ibarat kita melakukan operasi penghapusan. Contoh kita ada positif 3 dan ada 3. So cara dia macam mana kita nak hapuskan? Kita perlu tolak. Dapatlah sifar. Kalau negatif 3 pula dengan negatif 3, macam mana kita nak hapuskan? Sama juga operasi dia kena tolak. Barulah kita dapat sifar. Kalau salah satu negatif 3, ini positif, so nak hapuskan dia kena tambah. Kena tambah dapat sifar. Macam bentuk lazim kan, betul tak? So dari sini apa yang cikgu boleh rangkumkan untuk kaedah penghapusan ni, bila sama tanda kita perlu tolak. Sama tanda tolak. Berbeza tanda sebab ini negatif, ini positif, kena tambah. Tu cara dia. Alright. So kita kena pilih salah satu perkali yang kita nak samakan keadaan dia, perkali dia. Cikgu nak pilih X lah. Cikgu nak samakan perkali dia. Okey. 2X yang di atas, yang di bawah adalah X. So untuk nak samakan, X itu perlu didarab dengan 2. Barulah dia sama.
Bila X itu awak darabkan dengan 2, sepatutnya kena berlaku adil. Darabkan semuanya sekali dengan 2. Ini pun kena darab dengan 2. 2Y kena darab dengan 2. 1 pun kena darab dengan 2. Maka kita dapat terbitkan persamaan yang baru yang ini, yang setara. Kita akan dapat 2X tambah 4Y 4 sama dengan 2. 2. Okey? Yang ini tulis semula saja sebab kita tak ada buat perubahan. 2X tambah Y sama dengan 5. 5. Oleh kerana cikgu nak hapuskan X perkali X, dia kan adalah sama tanda. Bila sama tanda, maka kita perlu buat apa Tolak. tadi? Tolak. Tolak. Yes, kena tolak. Okay. So 2X tolak 2X, ini jadi hapus. Sebab sifar kan? Sifar, dia jadi Yes. sifar. Jadi sifar. So tak perlulah tulis. Tak perlu tulis. Seterusnya, Y tolak 4Y. Y tolak 4Y, maksudnya ini 1 ya. 1 tolak 4, kita akan dapat negatif 3Y. Sama dengan 5 tolak 2. So kita dapat 3. 3. Okay, and then pindahkan kan sebelah kanan. Ini pindahkan. Perkali dia, pindahkan. So ataupun konsep dia dalam kelas selalu cikgu ajar, bahagi dengan negatif benda yang sama. Bahagi dengan negatif 3. Sini pun bahagi dengan negatif 3. Maka ini akan hapus. Tinggallah Y. Dan sebelah kanan dapat negatif 1. 3 bahagi negatif 3 dapat 1. Sama tak? Sama. Negatif 1. Nampak tak ringkas kan? Nampak. Jadi kaedah pergantian tadi. Dia panjang. Terus dia, kita cari pula nilai X. Bila cari nilai X, paling mudah cikgu gunakan kaedah yang persamaan yang asal, iaitu persamaan yang ini melibatkan nombor-nombor yang kecil. So kita gantikan nilai Y. Y dia adalah negatif 1. So jom kita kira X tambah 2 darab Y negatif 1 sama dengan 1. Ini persamaan asal tadi. Dan kita kira kita akan dapat X tolak 2 sama dengan 1 dan X sama dengan 1 tambah 2 X sama dengan 3. Sama tak? Sama. Sama. Ya. So kita tuliskan koordinat dia adalah 3 negatif 1. So terpulang sama ada awak nak guna kaedah penggantian. Kita ada 3 kaedah tadi. Ada 2 kaedah persamaan serentak. Sama ada awak nak gunakan kaedah penggantian ataupun kaedah penghapusan. Kaedah yang lain kita menggunakan lukis graf. Siapa yang nak screenshot tu boleh SS. Siapa nak screenshot boleh screenshot sekarang dalam 5 saat. 1, 2, Okey dah. 3, 4, 5. Untuk yang ni pun boleh juga nak screenshot kaedah penggantian 5 saat. 1, 2, 3, 4, 5. Next. Untuk kaedah penghapusan pun boleh SS. Okey. 1, 2, 3, 4, 5. Alright, selesai. So itu untuk hari ini. Sebenarnya ada lagi cikgu nak tunjukkan. Cikgu nak tunjukkan. Ingat kita punya persamaan tadi. Ingat. Ada orang masuk sekejap. Ada orang masuk. Ada orang masuk. Aina Safiza. Welcome to the club. Kelas 3 berlian. Alright. Cikgu ada tunjukkan kaedah yang satu lagi kita guna perisian dinamik Perisian dinamik sama asal kita tadi. Perisian dinamik kita ni. Okay, ini persamaan kita
2x tambah y sama dengan 5 dan garis lurus x tambah 2y sama dengan 1. So 1. cikgu gunakan kita gunakan Desmos. Kalau awak guna laptop ataupun handphone, awak type je Desmos, Desmos. And then kita masukkan apa persamaan kita tadi yang pertama? Samaan 2 2x 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 tambah tambah 5. 5y sama dengan 5. Okey, 2x tambah 5y. Tambah 5y. tambah y kan? Tambah y 5y. sama dengan 5. Itu persamaan yang pertama. Okey, Cikgu, ini 5y. garis dia, nampak? Cikgu bukan 5y ke? 5y ke? Oh, Ni? y. Salah. Y lah. Oh my god. Ha, Tadi fikir apa tadi? y kan? Mana ada 5y? Y. Yang itu lain. Oh, sorry. Ni ini yang kita lukisan tadi. Sekarang cikgu gunakan Desmos. Kita boleh check. Potong Sama kan garis lurus dia? Dia menyentuh Sama. pada 5. Dia menyentuh pada titik 0.5. Kalau kita lukis tadi pun sama 0.5. Cikgu dah tulis dah kat sini. Okey, perisian Desmos kita boleh gunakan. And then kita tambah lagi persamaan yang satu lagi. Tambah je, klik je kat situ. Lepas tu kita masukkan persamaan kedua tadi adalah X X tambah 2y. 2y. 2y 2y. sama dengan 1. Nampak? Nampak. Kita tutup ni Nampak. dulu. Padu. Inilah persamaan kita. Kalau graf ni kita panjangkan memang sampai infinity. Tak habis kan? Kalau buat dari rumah sampai ke sekolah pun berhujung dia tak habis. Dahsyat. Persamaan memang dahsyat kita besarkan. Dia bukan dahsyat dan padu sekali Yang kita perisian Desmos. Ini awak boleh cuba sendiri gunakan handphone, awak type je Desmos. Ini yang kita lukis tadi secara manual. Bila kita lukis kita ada dua garis, dua jadual tadi. Ingat jadual tadi kita ada 2. Ingat. Alright. So setakat ni ada soalan? Tak ada. Tak ada soalan atau ada nak tambah apa-apa tak? Tambah. Tak ada. Tak ada Tambah apa-apa. Yelah, mantau tak puas hati kan? Puas hati. Puas hati. Tak ada apa-apa. Kan? Tak puas hati, tak boleh nak ajak bincang kan? Okay. So kita tengoklah contoh latihan. Boleh? Boleh. Okay, jom kita tengok latihan. Ini sebenarnya cikgu ambil dari buku teks Kita gunakan apa yang kita ada Tak perlu nak beli buku pelbagai buku latihan. Buku teks dah ada, buatlah dulu semua dalam buku teks tu. Habiskan. Kalau boleh buat macam satu buku jurnal. Awak buat semua latihan tu dengan jalan kerja dia. Awak tunjukkan sekali. Sekejap cikgu nak crop dulu. Cikgu nak set kecilkan dulu masuk dalam whiteboard tu. Muka surat 244 So cikgu nak awak cuba soalan 1A. 1A dan 1C. Buat soalan satu lah dulu. Buat soalan satu dulu Sekejap. Sekejap. Okay, kita buat kat sini. Tak mau buat soalan tu. Cuba buat soalan 1C dan soalan 2C. Sebab dia kaedah penggantian dengan kaedah penghapusan. Alright, boleh cuba sekarang? Cikgu bagi masa 10 minit. Buat soalan 1C dan soalan 2C. Okay, buat sekarang. Nanti siapa yang dah dapat buat, boleh share dalam grup, Snap, masukkan dalam grup. And then kita bincang. Cikgu akan pilih salah satu. Send dalam nombor ni. Send ke nombor ni. 012 785 1109. Awak snap jawapan yang awak buat.
masukkan ke WhatsApp cikgu dan kita akan pilih mana yang bertuah untuk kita bincangkan jawapan dia. Alright, buat sekarang 10 minit cikgu bagi masa. Okey, cikgu.